Assalamualaikum. Mula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnianya kita dapat bersama-sama pada malam ini untuk kali yang pertama, yang mana tajuk yang telah saya bincangkan dengan Ustaz Sabran iaitu berkaitan dengan hadis qudsi. Hadis-hadis qudsi yang sahih. Ta'aruf. Jadi sebab ini kali pertama saya datang ke sini, jadi sekadar perkenalan. Nama saya Muhammad Masri bin Muhammad Ramli. Saya berasal dari Negeri Sembilan dan sekarang saya pelajar di UIA dalam pengajian Al-Quran dan As-Sunnah. Ijazah sarjana muda saya dalam bidang ekonomi, master saya dalam bidang Quran dan As-Sunnah, dan sekarang insya-Allah saya tengah di peringkat PhD dalam bidang Al-Quran dan As-Sunnah juga. Jadi insya-Allah pada malam ni kita akan masuk pada satu topik yang berkaitan dengan hadis qudsi. Hadis qudsi ni mungkin tuan-tuan selalu dengar lah, cuma mungkin jarang orang bincangkan tentang hadis qudsi ini. Jadi atas sebab itu saya memilih topik ini. Jadi untuk sesi yang pertama ini, maka eloklah untuk kita kenal dahulu apakah itu hadis qudsi dan apakah beza hadis qudsi dengan Al-Quran, dan apa pula beza hadis qudsi dengan hadis-hadis yang lain. Jadi secara ringkasnya, apa beza hadis qudsi dengan hadis-hadis yang lain? Kalau hadis lain, dia sama ada akan pada awalnya akan sebut qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Atau para sahabat akan cerita, dia lihat, ra'aitu Rasulullah SAW, aku nampak Nabi SAW buat itu dan ini. Tetapi untuk hadis qudsi, Nabi SAW, para sahabat akan sebut, contohnya qala Rasulullah SAW bersabda, qala Allah Azza wa Jal, Allah berkata. Jadi dalam hadis tersebut Nabi SAW akan sebut, Allah sebut sesuatu. Cuma mungkin kita akan confuse, jadi apa beza hadis qudsi dengan Al-Quran? Sebab Al-Quran juga kalamullah. Al-Quran itu kata-kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita belajar ulum Quran, salah satu subjek penting dalam pengajian Al-Quran iaitu ilmu-ilmu berkaitan Al-Quran, ulum Al-Quran, kita akan membincangkan aspek wahyu. Dan antara perkara yang akan kita bincangkan ialah bagaimana wahyu disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada pelbagai cara. Sama ada dengan dihantarnya Jibril alaihi salam, ataupun melalui mimpi yang dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun melalui ilham. Jadi ada pelbagai cara wahyu diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi untuk Al-Quran, para ulama menerangkan Al-Quran hanya satu sahaja jalan, cara bagaimana Allah mewahyukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu melalui perantaraan malaikat Jibril alaihissalam.
Jadi itulah beza hadis qudsi dengan Al-Quran. Al-Quran mesti melalui perantaraan Jibril. Hadis qudsi boleh jadi melalui Jibril, boleh jadi juga melalui ilham, boleh jadi melalui mimpi dan semisalnya. Jadi itu beza yang pertama. Yang kedua bezanya ialah Al-Quran ini mutawatir secara keseluruhannya. Mutawatir ni maksudnya apa tuan-tuan? Ia di Al-Quran ni sampai kepada kita dengan jalan mutawatir. Maksudnya jalan yang tidak ada syak lagi tentang kesahihan dia. Para sahabat yang ramai membacanya, kemudian para sahabat mengajarkan kepada generasi seterusnya. Jadi Al-Quran tu tanpa syak lagi, sahih, tanpa perlu diperiksa lagi. Dan kalau kita belajar pula bagaimana metodologi, bagaimana Uthman, bagaimana para sahabat mengumpulkan Al-Quran selepas kewafatan Nabi SAW, ia dilakukan dengan sangat terperinci. Jadi dia mutawatir. Sebab tu kita tak bincang dalam isu Al-Quran, ayat ni sahih ke, hasan ke, dhaif ke, tak ada. Kita tak bincang perkara tersebut. Tetapi bila kita bincang tentang hadis Nabi SAW secara umumnya, maka mahu atau tidak, pertama kita kena ingat bahawa hadis Nabi ni terbahagi kepada dua pembahagian yang besar. Hadis mutawatir dan hadis ahad. Mutawatir ini secara ringkasnya, tuan-tuan saya terangkan dengan bahasa yang mudah, hadis yang diriwayatkan pada setiap peringkat periwayatannya dengan jumlah perawi yang sangat ramai, yang memustahilkan mereka bersepakat untuk reka hadis tersebut. Maksudnya daripada sahabat ramai, lepas tu generasi lepas sahabat pun, tabaqat seterusnya pun ramai, yang sampai ke tahap mustahil mereka semua sepakat nak reka-reka hadis tersebut. Jadi hadis mutawatir tak banyak. Salah satu hadis mutawatir ialah sabda Nabi SAW, "Man kadzdzaba alayya muta'ammidan," sesiapa yang berdusta ke atasku, maksudnya berdusta menggunakan nama Nabi SAW. "Man kadzdzaba alayya muta'ammidan," sesiapa yang berdusta menggunakan nama Nabi SAW dengan sengaja, "falyatabawwaq maq'adahu minan nar," maka sediakanlah tempat dia di neraka. Dia mutawatir, dia datang dengan pelbagai lafaz, dengan pelbagai teks riwayat yang membawa maksud yang sama, iaitu larangan daripada mereka-reka, menyatakan kononnya Nabi SAW cakap ini, kononnya Nabi SAW buat ini. Itu merupakan larangan daripada membuat hadis palsu. Sebab itu Al-Imam Ibn Hajar Asqalani rahimahullah dalam Fathul Bari menukilkan bahawa ulama bersepakat bahawa mereka hadis palsu, menyebarkan hadis palsu, itu merupakan satu dosa yang sangat besar. Ia dosa yang sangat besar. Jadi hadis terbagi mutawatir. Mutawatir tu dia sahih lah, sebab terlalu ramai sampai baca cangkul adri, mustahil orang bersepakat nak merekanya. Kemudian kategori kedua hadis ialah hadis ahad. Hadis yang perawi dia tak ramai pada dekat tabaqat periwayatan dia. Jadi hadis ahad inilah yang diperiksa sahih ke, hasan ke, dhaif ke. Jadi Al-Quran mutawatir keseluruhannya. Adapun hadis qudsi, dia seperti hadis-hadis yang lain, diperiksa kesahihannya. Jadi janganlah kalau ada orang kata ni hadis qudsi kena terima, sabar dulu, periksa dulu sahih ke tidak, sebab dia bukan Al-Quran. Sebab jangan kita orang kata tak, kita kena sebar ini hadis Nabi SAW, hadis qudsi lagi. Sabar, sebelum sebar, semak dahulu, semak sebelum sebar. Sebab Nabi SAW sebut dalam muqaddimah Sahih Muslim, Imam Muslim meriwayatkan dalam muqaddimah sahihnya, "Kafa bil mar'i kadhiba," cukuplah seorang itu dianggap sebagai pendusta, "ayyuhadditha bi kulli ma sami'a," dengan dia menyampaikan segala apa yang dia dengar. Kita kadang-kadang kita bersemangat sebab Nabi SAW sebut balighu anni walau ayat, sampaikan daripadaku satu ayat, walaupun satu ayat. Jadi kita rasa rugi kalau tak sebarkan. Tapi
pastikan dulu status hadis tersebut sahih ke, hasan ke, dhaif ke. Jadi hadis qudsi dia pun ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif, ada yang maudhu'. Jadi Al-Quran bila dikatakan dia mutawatir, maka tidak ada berlaku kesilapan padanya. Sebab macam kita sebut tadi, Al-Quran datang kepada kita dengan periwayatan yang sangat ramai, yang mana pertama mustahil mereka semua bersepakat nak mereka-reka ayat Al-Quran. Yang kedua, mustahil semua orang yang baca Al-Quran, contohlah kita kata orang yang hafal Quran pun mungkin tersilap. Ya, betul. Tapi mustahil ke semua sahabat yang sampaikan Al-Quran kepada tabi'in, mereka akan semua tersilap. Mustahil. Tidak akan berlaku satu keadaan yang mana semua umat Islam tersilap. Tak. Adapun hadis qudsi, khususnya apabila dia datang daripada riwayat ahad, perawi yang maksudnya berlaku kadang-kadang perawi ini siqah dipercayai, tapi kadang terlupa, tersilap dan semisalnya. Yang kedua, yang seterusnya bukan kedua, Al-Quran dibaca dalam solat. Hadis qudsi tidak bolehlah kita membacanya dalam solat. Tak sah solat kita kalau kita baca hadis qudsi. Yang seterusnya, Al-Quran sabit tentang pahala yang khusus bacaan Al-Quran. Kan banyak kan hadis-hadis Nabi SAW tentang fadilat membaca Al-Quran. Antaranya kalau kita baca satu huruf dapat 10 kebaikan, 10 pahala. Dan Al-Quran dia akan menjadi hujah kepada orang yang membacanya. Jadi bagaimana dengan kita membaca hadis? Membaca hadis Nabi ke SAW, membaca hadis qudsi ke? Adakah tak dapat pahala? Dapat. Tuan-tuan, hadis hari ini kita belajar hadis qudsi, kita dapat pahala. Tapi bukanlah pahala yang khusus macam pahala membaca Al-Quran. Yang seterusnya, Al-Quran di sisi majoriti ulama haram untuk disentuh. Mushaf Al-Quran itu menurut majoriti ulama haram untuk disentuh oleh orang-orang yang dalam keadaan tidak suci. Itu pendapat majoriti. Walaupun adalah sebahagian kecil ulama kata boleh. Dia maksud majoriti ulama kata tak boleh. Adapun kalau ada kitab hadis qudsi, ramai ulama yang mengumpulkan kitab hadis qudsi, boleh atau tidak orang-orang wanita dalam haid, orang dalam junub atau orang tak ada wuduk pegang, boleh, tak ada masalah. Yang seterusnya, kita lihat pula apa beza. Tadi kita dah nampak beza hadis qudsi dengan Al-Quran. Apa pula bezanya hadis qudsi dengan hadis Nabi SAW? Kedua-duanya datang daripada Nabi SAW, tapi hadis qudsi yang pertama, Nabi SAW sebut Allah berkata. Yang kedua, hadis qudsi, para ulama menyebutkan bahawa apabila diteliti isi kandungan hadis-hadis qudsi, maka kita akan mendapati bahawa kebanyakan hadis qudsi dia berbicara tentang aspek ketuhanan. Dia tak bicara tentang hukum hakam. Kalau kita belajar hadis Nabi SAW, kita belajar tentang cara solat, kita belajar tentang puasa, kita belajar tentang zakat, kita belajar tentang rumah tangga. Segala perincian hukum hakam yang ada dalam Al-Quran tu diperincikan lagi oleh Nabi SAW. Tetapi bila kita belajar hadis qudsi, kita akan dapati bahawa ia tidak berbicara tentang hukum hakam. Ia memfokuskan pertama aspek ketuhanan. Yang kedua, ia memfokuskan kepada tazkiyatun nafs, atau kita panggil ilmu tasawuf, penyucian jiwa. Jadi bila kita belajar hadis qudsi, kita akan mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan bersangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan kenal sifat-sifat Allah. Dan bila kita belajar hadis qudsi, itu merupakan salah satu wasilah untuk kita membersihkan jiwa kita. Tuan-tuan, bila kita, para ulama menyusun kitab tasawuf, misalnya Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin,
Ibnu Qudamah dalam Minhajul Qasidin, mereka menyebutkan kenapa seseorang ini perlu belajar ilmu tasawuf atau tazkiyatun nafs, penyucian jiwa. Kerana sebahagian manusia dia sangat teliti dalam berkaitan taharah zahir, penyucian yang zahir, maksudnya kita wudu, bersihkan tubuh badan daripada najis dan semisalnya. Tetapi ada kalanya kita mengabaikan taharah di dalam, taharah yang batin, penyucian hati kita. Jadi itulah fokus ilmu tasawuf, itulah fokus tazkiyatun nafs, membersihkan jiwa manusia daripada sifat-sifat mazmumah, membersihkan jiwa manusia daripada sifat yang tercela dan menghiasi manusia dengan sifat-sifat yang terpuji. Kalau kita belajar tasawuf, itulah aspek dia. Kita bersihkan diri kita daripada kotoran yang batin dan kita menghiasi diri kita dengan sifat-sifat mahmudah. Jadi itulah yang akan kita pelajari nanti insya-Allah sepanjang sesi kita melalui hadis kursi, iaitu mengenali Allah Subhanahu Wa Taala dan menyucikan jiwa kita. Jadi ada panjang lagi lah perkara yang para ulama bincang tentang hadis kursi ini. Cuma saya rasa cukup sebagai pengenalan untuk masyarakat umum beza hadis kursi dengan Al-Quran dan hadis Nabawi. Jadi saya menggunakan kitab Syekh Mustafa Al-Adawi, yang mana beliau merupakan seorang ulama hadis di Mesir. Kitab beliau As-Sahih Al-Musnad min Al-Ahadith Al-Qudsiyah, hadis-hadis sahih daripada hadis qudsi. Jadi kenapa saya pilih? Sebab mudah untuk kita belajar. Kita tak payah pening dah hadis ni sahih ke dhaif ke, dah pening pula kita nak bincang nanti. Jadi kita fokus kepada hadis yang sahih. Jadi beliau dengan usaha beliau kumpulkan hadis-hadis yang sahih daripada hadis-hadis qudsi yang ada. Jadi bab pertama dalam kitab ini, kaifiyatu kitabatil hasanat was sayyiat. Bagaimana penulisan kebaikan dan keburukan. Maksudnya bagaimana direkodkan kebaikan yang kita lakukan dan dosa-dosa yang kita lakukan. Wa rahmatullahi azza wa jal fi dhalik, dan rahmat Allah dalam perkara tersebut. Jadi hadis yang pertama ni akan membincangkan bagaimana direkodkan amalan-amalan kita, bagaimana ditulis pahala kita. Terlihat di sini nanti ada hadis daripada Abdullah bin Abbas yang akan menerangkan tentang isu seseorang yang dia berniat nak melakukan sesuatu kebaikan tetapi dia tidak melakukannya. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Abbas meriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fima yarwi ar-rabbih azza wa jalla, daripada apa yang baginda riwayatkan daripada Tuhan, daripada Allah Subhanahu wa taala. Qal innallaha katabal hasanat was sayyiat. Kalau dalam riwayat yang lain disebutkan, yaqulullah, Allah Subhanahu wa taala berkata. Kita baca hadis yang pertama daripada Abu Hurairah. Yaqulullah, Allah berkata, idza arada 'abdi, apabila hambaku mahu, ayyamala sayyi'atan, apabila hambaku mahu melakukan satu dosa, fala taktubuha alaih, apabila hambaku nak buat satu dosa, kata Allah Subhanahu wa taala, janganlah ditulis, janganlah kamu tulis, malaikatlah maksudnya, janganlah kamu tulis dosa ke atas dia, hatta ya'malha, sampailah dia buat dosa tersebut, hatta ya'malha. Fa in amilaha, jika dia buat dosa tersebut, faktubuha bimithliha,
tulislah dosa untuknya yang semisal dengan dosa yang dia lakukan. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala kata, kalau seorang hamba dia berniat, dia berazam nak buat satu dosa, Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu kat malaikat, jangan tulis dulu. Jangan tulis dulu. Dan jika dia betul-betul buat dosa tersebut, faktubuha bimithliha, tulislah dosa yang setimpal, yang semisal dengan kesalahan dia. Dia buat satu dosa, tulis satu dosa. Kemudian Allah kata, wa in tarakaha min ajli, jika dia tinggalkan dosa tu kerana-Ku. Orang tadi dia berniat nak buat dosa, tuan-tuan. Misalnya lah, kalau ada seorang pemuda, dia datang kat Masjid Al-Mardiyah ni, dia niat nak curi tabung masjid, nak curi duit dalam tabung masjid. Dia memang berniat, dah sampai masjid dah. Tengah-tengah dia dah nak kopak tabung masjid tu, dia terdengar orang baca Al-Quran. Dia terdengar orang baca Al-Quran, tiba-tiba dia rasa tak patut aku buat macam ni. Dia dengar Al-Quran tu, dia macam timbul keinsafan dalam diri dia. Terus dia tak jadi nak mencuri. Maksud dia tinggalkan curian tu kerana Allah. Allah kata, wa in tarakaha min ajli, kalau dia tinggalkan dosa tu min ajli, kerana aku, faktubuha lahu hasanah, tulislah untuk dia satu pahala. Ya tuan-tuan, nampak tak macam mana Allah Subhanahu Wa Taala baik dengan kita? Orang azam nak buat dosa, mungkin dah sampai nak buat, tiba-tiba tengah nak buat maksiat, tengah nak start buat maksiat tu, dia teringat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terus dia berhenti. Tak jadi dia nak curi duit masjid tersebut. Daripada dosa, sebab dia dah berusaha, kan? Dia dah berusaha nak kopak, tu dah dosa lah. Daripada dosa bertukar menjadi pahala untuk dia. Kalau kita macam mana, tuan-tuan? Kalau kita macam mana? Contohlah budak tu, kita nampak dia kat CCTV, oh siang tadi dia pergi cuba nak kopak tabung masjid. Dia dengar azan, terus dia macam terhenti. Dia masuk masjid solat, terus dia tak rompak. Kita nampak kat CCTV, tangkap dia. Dia kata, betul, dia mengaku, sebetul saya nak curi, tapi tadi bila dengar azan saya rasa macam tak patut apa saya buat ni, mencuri dekat rumah Allah. Rasa-rasa kita nak lepas ke budak tu? Teruk kena kerja. Apatah lagi kau tabung masjid kita dah banyak kali kena. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala dalam hadis qudsi yang lain, yang insya-Allah kalau diizinkan Allah kita akan baca. Allah kata, inna rahmati ghalabat ghadabi, sesungguhnya rahmat aku menewaskan kemurkaanku, mengalahkan, mengatasi kemurkaanku. Dalam riwayat yang lain, inna rahmati sabaqat ghadabi, sesungguhnya rahmatku mendahului kemurkaanku. Allah memang Ar-Rahman, Ar-Rahim, dan dia juga Al-Muntaqim, yang membalas kejahatan. Tetapi sifat rahmat dia lebih besar. Jadi kita tengok dalam hadis ni menzahirkan sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim Allah Subhanahu Wa Taala. Faktubuha lahu hasanah, Allah kata tulislah untuk dia pahala. Lepas tu Allah kata lagi, wa idza arada ay ya'mala hasanatan, dan jika seseorang dia nak buat pula kebaikan. Tadi Allah sebut tentang orang yang berazam nak buat kejahatan, ni kali ni Allah sebut pula wa idza arada ay ya'mala hasanatan, jika seseorang itu mahu melakukan kebaikan, falam ya'malha, tetapi dia tak buat, faktubuha lahu hasanah, tulislah untuk dia satu pahala. Tuan-tuan, kita mungkin malam ni sebelum tidur niat, nak bangun awal sikit lah esok, nak solat tahajud, nak solat witir. Kita pun kunci jam, bagi tahu kat isteri kita, tolonglah kejut abang pukul 5 nanti.
Tapi entah macam mana penat sangat malam ni, bangun dah subuh. Dapat pahala tak kita? Dapat satu pahala. Lepas tu kata Allah, fa in amilaha, dan jika dia buat kebaikan yang dia berazam nak lakukan itu, faktubuha lahu, tulislah pahala untuknya, bi asyri amsalihha, 10 kali ganda, ila 700, sampai 700 kali ganda. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari dalam kitab Tauhid. Jadi hadis ni tuan-tuan menzahirkan bagaimana luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Orang berazam berniat nak buat jahat, Allah tak hukum sampai dia buat. Bahkan walau dia dah nak buat, tiba-tiba dia tinggalkan maksiat tu kerana Allah Subhanahu wa taala, dapat pula pahala untuk dia. Dan tetapi bila orang berazam nak buat baik, Allah tak suruh tunggu sampai dia buat. Niat itu sahaja, keazaman dia sahaja, telah Allah Subhanahu wa taala suruh malaikat tulis pahala untuk dia. Dah dapat dah azam, niat buat baik pun dah dapat satu pahala. Bila buat betul-betul, dapat 10 kali ganda sampai 700 kali ganda. Ya Allah, luas tuan-tuan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan kalau kita lihat hadis berkaitan perkara ini banyak. Tadi hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kita nak lihat pula hadis daripada Abdullah bin Abbas. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibn Abbas meriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fima yarwi an rabbih, apa yang baginda riwayatkan daripada Tuhannya, maksud hadis qudsi. Dia kata, innallaha katabal hasanat was sayyiat, Allah telah menulis kebaikan dan kejahatan. Allah suruh orang buat kebaikan dan kejahatan. Summa bayyana dzalik, faman hamma bihasanatin, sesiapa yang tadi sebut arada, sesiapa yang mahu. Ham ni macam berazam, dia terdetik dalam hati dia berniat. Faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabahallahu lahu indahu hasanatan kamilah, maka Allah Subhanahu wa taala menulis di sisinya satu kebaikan yang sempurna. Fa in huwa hamma biha fa'amilaha, jika dia berazam nak buat kebaikan lalu dia buat betul-betul, katabahallahu lahu indahu 10 hasanat ila 700 di'fin, Allah tulis di sisinya 10 kebaikan sampai 700 kali ganda, ila ad'afin katsirah, sehingga gandaan yang sangat banyak. Maksudnya tuan-tuan, bukan sampai 700 kali ganda sahaja had pahala yang kita dapat. Kata Nabi SAW, ila ad'afin kathirah, sampai kepada gandaan yang sangat banyak. Maksudnya unlimited, tidak terbatas. Allah Subhanahu wa taala sahaja yang tahu berapa banyak pahala yang akan diperolehi oleh seseorang daripada kebaikan yang dia buat. Wa man hamma bisayyi'atin, sesiapa yang berazam nak buat kejahatan, falam ya'malha katabahallahu lahu indahu hasanatan kamilah, siapa yang berazam buat kejahatan dan dia buat, Allah tulis di sisi dia satu, tetapi dia tidak melakukannya, Allah tulis di sisinya satu kebaikan yang sempurna. Fa in huwa hamma biha fa'amilaha katabahallahu lahu sayyi'atan wahidah, tapi bila dia buat, Allah tulis satu je dosa. Tuan-tuan, Allah tak lipat kali ganda kan dosa yang manusia lakukan. Sebab tu para ulama sebut, Nabi SAW pun bagi tahu kita semua masuk syurga dengan rahmat Allah. Sebab apa? Amalan kita ni bukan harga tiket masuk syurga. Sebab kalau nak dinilai amalan kita dengan nikmat-nikmat di syurga, tak terbanding. Kita buat sikit je tuan-tuan, tapi Allah bagi banyak. Tuan-tuan bayangkan kalau kita kerja dekat satu pejabat, satu syarikat, sumbangan kita kat syarikat sikit je, kerja kita sikit je,
Adakah majikan kita nak bayar gaji kita besar? Tak. Dan silat-silat, kalau kita kerja kat sebuah syarikat, kita buat satu kesilapan, tak sengaja, dapat warning letter. Apa tu? Show cause letter, surat tunjuk sebab. Silap akhir bulan, kalau kesalahan serius, kadang-kadang kita tak sengaja tapi mungkin menyebabkan kerugian pada perniagaan syarikat tempat kita bekerja tu. Terus, kalau kita pekerja kontrak bukan permanent lagi, boleh 24 hours notice, 24 jam notice, pecat. Manusia macam tu tuan-tuan. Kita macam tu kan. Kalau orang buat baik kat kita, bukan takat kadang malas nak balas, kita lupa kebaikan orang. Tapi bila orang buat jahat kat kita, kita besar-besar kan, tak nak lupa. Kita, orang buat jahat kat kita, minta maaf, kita maafkan, tapi parut kat hati kita masih ada. Kita kata dia ni, aku maafkan tapi aku tak percaya dah kat dia. Tapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala tuan-tuan, rahmat dia luas. Rahmat dia luas. Dalam kes ni, hadis ni kita nampak macam mana luasnya rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi sebab tu kita sebut, bila kita belajar hadis qudsi, sesi pertama ni kita nampak betapa luasnya rahmat Allah kepada manusia. Allah sayang hamba-hambanya. Dalam hadis yang sahih, Nabi SAW bagi tahu kita, Allah lebih sayang kepada kita ni daripada kasih sayang seorang ibu. Mak kita sayang macam mana? Sayang yang sangat mendalam. Tapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, walillahi mathalul a'la, dia dengan sifat kesempurnaannya, kasih sayang dia tak dapat nak dibandingkan. Tak sama dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'. Dia tak sama dengan makhluk. Sebab tu kasih sayang dia unlimited, tak dapat kita nak bayangkan. Jadi bila kita faham tentang rahmat Allah ni, kita akan membuka motivasi untuk manusia kerja syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kadang-kadang ada orang dia kata, Ustaz, saya tak dapat lah Ustaz nak baca Quran. Dia mungkin baru insaf bila dah di hujung usia tua kan. Dia pergi mengaji pun susah nak lancar bacaan dia. Dia tengok kawan-kawan dia yang sejak muda lancar bacaan Quran, dia rasa, Ustaz, saya rasa ni masuk neraka saya Ustaz. Baca Quran pun tak reti, dah tua ni. Kadang-kadang ada orang, dia putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia kata, Ustaz, saya banyak dosa. Dan disebabkan putus asa tu, dia sampai ke tahap dia nak solat pun, dia bukan tak nak solat, tapi dia rasa layak ke dia ni dirikan solat. Sebab apa? Sebab apa dia macam tu? Sebab dia tak kenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab dia melihat Allah tu macam dia melihat manusia lain. Yelah, kalau kita ada buat kesalahan yang setinggi gunung kat orang lain, kita pun memang, dia ni memang tak akan maafkan aku dah. Kalau kita pernah kerja kat satu tempat, kita buat kesalahan yang serius, kita pecah amanah dan semisalnya, lepas tu kita nampak ada iklan di syarikat kosong, iklan jawatan kosong di syarikat yang sama, kita nak apply, minta kerja kat tempat tu, kita pun tak sanggup. Sebab kita tahu majikan kita ni, takkanlah dia nak terima kita kerja balik. Sebab kita dulu ada rekod tak elok, pecah amanah. Jadi manusia bila dia melihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dengan persepsi dia sebagaimana dia melihat seorang manusia, maka dia akan putus asa daripada rahmat Allah. Manusia tuan-tuan, bila dia putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ia adalah satu perkara yang sangat bahaya. Orang yang putus asa daripada rahmat Allah, dia akan tenggelam dalam maksiat. Sebab apa? Sebab dia rasa tak guna aku taubat. Allah tak nak terima taubat aku. Orang yang mungkin dia ada buat dosa lain, dia tak nak buat kebaikan sebab dia kata, aku ni kotor, takkan Allah nak terima amalan-amalan aku. Jadi sangat penting untuk manusia mengenali Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hadis qudsi yang kita belajar pada malam ini, ia menunjukkan nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, Tuhan yang maha pemurah lagi maha penyayang. Ar-Rahman, para ulama tafsir sebutkan, dia merupakan
nama yang menunjukkan sifat Allah yang rahmat dia luas. Rahmat dia luas. Manakala Ar-Rahim menunjukkan sifat perbuatan Allah, dia bagi rahmat kepada orang tertentu. Rahmat Allah luas. Sebab tu kita nampak orang yang buat maksiat ke, orang kafir ke, orang yang mensyirikkan Allah ke, dia buat maksiat sekalipun sebesar-besar dosa, dia dapat nikmat Allah, rahmat Allah. Dia dapat oksigen. Adakah orang kafir tak dapat bernafas? Dapat. Dia dapat harta, sihat tubuh badan. Sebab tu rahmat Allah. Sebab Allah Ar-Rahman, Allah bagi rahmat dekat semua. Tetapi ada juga rahmat Allah yang Allah hanya beri kepada orang-orang yang dia kehendaki. Misalnya syurga. Syurga Allah dah tetapkan. Allah dah bagi tahu orang yang Allah akan masukkan ke dalam syurga hanyalah orang-orang yang beriman, mentauhidkan dia. Orang kafir, orang musyrikin, sebaik mana pun dia, tetapi bila dia mati tanpa tauhid, dia akan masuk ke dalam neraka. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampunkan dosa mensyirikkan dia. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah akan mengampuni, boleh mengampuni dosa-dosa yang lain bagi sesiapa yang dia kehendaki. Sebab tu ahlu sunnah wal jamaah, kita tak boleh menetapkan seseorang tu kat neraka sejahat mana pun dia. Kita nampak ada orang dia mati dalam keadaan dia minum arak, dia mati dalam keadaan tengah buat maksiat. Bolehkah kita kata dia ni ahli neraka? Tak boleh, selagi mana dia orang beriman. Sebab Allah sebut wa yaghfiru ma duna zalik, dia mengampuni dosa yang selain syirik bagi sesiapa yang dia kehendaki. Kalau orang buat dosa syirik dan bertaubat, Allah ampunkan. Orang buat dosa lain, bertaubat, confirm Allah ampunkan. Itu confirm. Orang yang bertaubat, Allah terima taubat dia, confirm Allah ampunkan. Memang kalau kita mengaji sifat 20, kita ada belajar sifat harus bagi Allah Subhanahu wa taala kan. Antara sifat harus bagi Allah ialah maksudnya bukanlah wajib untuk Allah masukkan manusia yang beriman ke dalam syurga. Itu kenapa kita belajar dalam sifat 20 sifat harus, nak menunjukkan bahawa Allah masukkan manusia dalam syurga ni bukan ada orang paksa. Bukannya kena paksa. Bukannya kalau Allah nak masukkan orang beriman dalam neraka akan berlaku sesuatu tak baik pada Allah, tak. Itu maksud sifat harus tu, nak menunjukkan kuasa mutlak Allah. Tapi adakah Allah akan buat macam tu? Tak. Itu yang kita kena faham bila belajar akidah tu. Bila kita bincang sifat harus, boleh je Allah nak masukkan orang baik dalam neraka ataupun masukkan orang kafir dalam syurga. Itu kita aspek yang kita bincang dengan sifat harus bagi Allah. Nak menunjukkan Allah boleh buat apa je dia nak. Tapi adakah Allah Subhanahu wa taala akan buat begitu? Jawapannya tidak. Sebab Allah tidak pernah memungkiri janji dia. Allah tak pernah mungkir janji. Sebab Allah dah bagi tahu dia tak akan masukkan orang-orang yang musyrik ke dalam syurga. Dan Allah bagi tahu melalui Al-Quran, melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang beriman pada akhirnya akan masuk ke dalam syurga Allah juga. Dan orang yang pada zahir kita nampak dia mati dalam keadaan maksiat, dan bahkan timbangan amal kejahatan dia lebih berat daripada kebaikan pun, dengan rahmat Allah, kalau Allah nak, Allah boleh masukkan dia ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Itulah sifat Allah, rahmat dia yang sangat luas. Jauh beza daripada kita lah. Kita orang buat baik, kadang-kadang kita tak balas pun kebaikan dia. Tapi orang buat jahat, kesilapan sedikit kat kita, kita ingat sampai mati. Kadang-kadang orang minta maaf, kita tak nak maafkan. Jauh beza kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita manusia. Kita manusia, memang kita manusia itu, kita ada perasaan marah,
orang khianat kat kita, kita ada perasaan macam kecewa. Bukanlah satu dosa untuk kita tak maafkan orang, tak dosa. Cuma lagi afdal kita maafkanlah orang bila orang minta maaf. Tapi tak dosa, Allah tak hukum kita sebab bila kita tak dapat hilangkan perasaan tak suka kat orang tu, orang tu pernah zalimi kita. Allah tak hukum kita. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala, kita nampak macam mana hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak lihat beberapa dalil lagi yang berkaitan perkara ni. Berkaitan dengan gandaan kepada amal yang dilakukan oleh manusia. Ada dalam beberapa ayat Al-Quran yang menyebutkan perkara ini. Antaranya kita lihat dalam surah Al-Baqarah ayat 261. Sebab tadi disebutkan kalau kita buat kebaikan Allah akan ganda sampai unlimited. Allah SWT sebut dalam Al-Baqarah 261, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin anbatat sab'a sanabil كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. Allah Subhanahu Wa Taala kata, permisalan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu Wa Taala adalah seperti sebiji benih yang menumbuhkan 7 tangkai, dan pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan pahala bagi siapa yang dia kendaki, dan Allah Maha luas kurnianya lagi Maha mengetahui. Kita berhenti sebentar untuk azan. حي على
بالإسلام دين محمد النبي المرسل. Sampai ku berapa tadi? Biasa sampai ku berapa? Ku 9. Oh, 9 komen. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung sedikit huraian kita. Tadi kita dah sebutkan bahawa amal-amal kebaikan dilipat kali ganda dan amal kejahatan tidak dilipat kali ganda. Jadi kita nak lihat beberapa ayat Al-Quran yang berkaitan tentang amalan kejahatan tidak digandakan. Pertama kita lihat dalam surah Al-An'am ayat 160. Al-An'am ayat 160 Allah Subhanahu wa taala sebut, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Man jaa'a bil hasanati falahu 'asyru amsalha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujzaa illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Sesiapa yang datang pada hari kiamat dengan kebaikan, maka dia akan memperolehi 10 kali ganda balasan. Adapun sesiapa yang datang pada hari kiamat nanti dengan membawa satu kejahatan, fala yujza illa mislaha, tidaklah dia dibalas melainkan dengan semisalnya. Wahum la yuzlamun, mereka sama sekali tidak akan dizalimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat dalam surah Al-Qasas ayat 84. Man jaa'a bil hasanati falahu khairum minha. Sesiapa yang datang membawa amal kebaikan, falahu khairum minha, maka baginya balasan yang lebih baik daripada kebaikan yang dia buat. Wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujzal ladzina 'amilus sayyi'ati illa ma kanu ya'malun. Adapun sesiapa yang datang pada hari kiamat dengan membawa kejahatan, tidaklah dibalas kepada orang-orang yang melakukan kejahatan melainkan dengan apa yang dia lakukan. Jadi ayat ini menunjukkan bahawa kebaikan dilipat kali ganda. Bukan sekadar dalam hadis, dalam ayat Al-Quran pun Allah Subhanahu wa taala tegaskan. Jadi mana datang kadang-kadang orang kata kalau buat dosa dalam bulan Ramadan, dosa dilipat kali ganda. Kalau buat dosa di tempat-tempat yang terpuji, dosa dilipat kali ganda. Misal kat Masjidil Haram ke apa. Jadi kita tak tahu apa dalil dia. Jadi secara umum pada asalnya dosa tak dilipat kali ganda. Tetapi sebahagian ulama menyatakan dosa ada kalanya menjadi lebih besar apabila ia dilakukan pada waktu-waktu yang terhormat. Waktu-waktu yang mulia, bulan Ramadan, pada 10 awal Zulhijjah, ataupun di tempat-tempat yang terhormat seperti di tanah haram, dalam masjid. Apa dalilnya? Dalam surah At-Taubah ayat 36. Allah Subhanahu wa taala sebut, Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard. Sesungguhnya bilangan bulan-bulan di sisi Allah ada 12 bulan semasa dia ciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurumun zalikad dinul qayyim. Dan daripada 12 bulan ini ada 4 bulan. Ada 4 bulan. Arba'atun hurum. Hurum ni bulan haram lah, 4 bulan haram. Bila sebut 4 bulan haram ni maksud 4 bulan yang terhormat, dihormati. Fala tazlimu fihinna anfusakum. Allah kata, janganlah kamu menzalimi diri kamu dalam bulan-bulan tersebut. Ibn Abbas, Ali bin Abi Talhah berkata,
Maksud Allah telah menjadikan bulan-bulan itu bulan haram, bulan terhormat, bermaksud kehormatan yang sangat besar pada bulan tersebut. Dan Allah telah menjadikan dosa pada bulan itu besar, dan amalan soleh dan pahala pada bulan itu juga besar. Dan begitu juga para ulama menyatakan, ada kalanya dosa seseorang itu akan berbeza menjadi besar berdasarkan kedudukan seseorang. Dalilnya surah Al-Ahzab ayat 30 yang berkaitan isteri-isteri Nabi. Ya nisa'an nabi man ya'ti minkunna bifahishatin mubayyinah. Wahai isteri-isteri Nabi, sesiapa di antara kamu yang buat perbuatan keji, yudha'af lahal azabu dhi'fain, akan digandakan azab untuk mereka 2 kali ganda. Wa kana dzalika 'ala Allah yasira, perkara itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tutup majlis kita bahawa pahala digandakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tidak terbatas secara umum pada keseluruhannya. Adapun dosa-dosa, para ulama menerangkan dia tak dilipat kali ganda dari sudut bilangan. Kan pahala dilipat kali ganda daripada 10 sampai 700 sampai bilangan yang tak terbatas. Adapun dosa, ia dilipat kali ganda dari segi saiz dia ataupun beratnya seksa tersebut. Contoh, kita bagi contoh, bukan maksud Allah macam tu. Macam kita rotan sekali, 2 orang buat kesalahan, satu buat kesalahan berat, satu buat kesalahan yang lebih berat. Seorang kita rotan sekali, seorang pun kita rotan sekali. Tapi yang seorang tu rotan dia perlahan, yang seorang lagi rotan dia kuat. Itu maksud dia. Maksudnya hukuman digandakan dalam bentuk seksaan yang lebih berat. Hukuman tak digandakan dalam bentuk bilangan. Itulah cara para ulama menjamakkan antara dalil ni sebab mustahil ayat Al-Quran bercanggah antara satu sama lain. Wallahu alam. Sampai di sini sahaja yang dapat saya kongsikan dengan tuan-tuan. Semoga apa yang kita dengar pada malam ni menjadi ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amalan yang diterima. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.